Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Adila binti Muhammad Tua, nombor metrik 255055. Video ini saya akan membentangkan analisis konflik berkaitan konflik Uyghur yang berlaku di Xinjiang, China. Pada satu ketika dahulu, kira-kira pada tahun 1949, berlaku sebuah konflik di sebuah daerah di China iaitu Xinjiang. Konflik yang berlaku adalah antara etnik Han China dan etnik Uyghur. Jenis konflik yang berlaku adalah konflik intra-etnik dan asimetrik. Uyghur merupakan keturunan Turki yang bertutur dalam bahasa Turki, yang mana majoritinya tinggal di Xinjiang dan sebilangan kecilnya lagi tinggal di wilayah Asia Tengah seperti Kyrgyzstan, Kazakhstan dan Uzbekistan. Islam merupakan agama dominan bagi etnik Uyghur ini. Budaya dan identiti mereka jauh berbeza daripada etnik Han. Etnik Han melakukan migrasi secara besar-besaran ke Xinjiang. Orang Uyghur yang dulunya majoriti penduduk Xinjiang menjadi minoriti. Etnik Han merupakan kelompok etnik yang berasal dari China. Ia juga merupakan kaum Cina yang terbesar di China, begitu juga di dunia. Konfusianisme, Taoisme dan Buddhisme adalah agama utama etnik Han. Migrasi etnik Han ke Xinjiang tersebut telah mendorong banyak sumber konflik, terutamanya adalah perbezaan identiti dan budaya, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi terhadap Islam dan faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat apabila etnik Han cuba mendominasi segala aspek seperti ekonomi, politik dan sosial di Xinjiang. Mereka juga cuba mengasimilasikan orang Uyghur kepada orang Cina dan dalam jangka masa panjang, mereka cuba menghapus budaya dan identiti etnik Uyghur. Perkara tersebut secara tidak langsung telah menjadikan konflik muncul antara etnik tersebut, di mana etnik Uyghur mula mengadakan segala bentuk protes dan pemberontakan sehingga berlaku keganasan antara kedua-dua etnik tersebut. Konflik ini semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga ke hari ini dan masih belum dapat diselesaikan. Analisis konflik ini dilakukan menggunakan model segitiga konflik Galtung. Model segitiga Galtung ini dicadangkan oleh Johann Galtung pada tahun 1969. Johann Galtung merupakan pakar pendamaian dan perantaraan yang terkenal di dunia. Beliau juga dikenali sebagai Father of Peace Studies atau bapa kajian pendamaian. Segitiga konflik ini mengandungi tiga komponen iaitu percanggahan, sikap dan juga tingkah laku. Ketiga-tiga komponen ini saling berkait antara satu sama lain dan dengan wujudnya ketiga-tiga komponen ini maka berlakulah konflik. Komponen pertama iaitu percanggahan. Percanggahan wujud apabila berlaku perbezaan nilai atau matlamat antara dua pihak. Berdasarkan konflik Uyghur di Xinjiang ini, percanggahan dapat dirujuk berdasarkan perbezaan matlamat orang Cina dengan orang Uyghur. Perbezaan sentimen agama dan etnik yang mendorong matlamat yang berbeza telah mendorong berlakunya konflik. Matlamat Cina adalah untuk mempromosi penyertaan Xinjiang yang penuh dan setara di dunia Cina yang lebih besar dan dalam jangka masa panjang untuk mengasimilasikan keseluruhannya dengan orang Cina. Manakala matlamat orang Uyghur pula adalah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi yang menghalang orang Uyghur dan orang-orang Turki lain dari penyertaan penuh dalam politik dan sosial Cina. Komponen seterusnya adalah sikap. Sikap merujuk kepada sekumpulan emosi, kepercayaan dan tingkah laku terhadap sebarang objek, manusia, benda atau peristiwa tertentu. Berdasarkan konflik Uyghur ini, komponen sikap dapat ditunjukkan oleh sikap pemerintah Cina yang benci akan orang Uyghur. Komponen terakhir pula adalah tingkah laku. Tingkah laku adalah perbuatan yang dapat dilihat dari luaran atau apa yang ditunjukkan oleh seseorang individu. Tingkah laku yang ditunjukkan dalam konflik ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah Cina kepada orang Uyghur. Pelanggaran hak asasi tersebut wujud apabila pemerintah Cina mengadakan kempen Strike Hard, genosid budaya dan identiti Uyghur dan juga kem pendidikan semula. Pelbagai bentuk keganasan berlaku di mana orang Uyghur dikurung di sel yang sesak,
melakukan penyusian otak yang mengakibatkan beberapa daripada mereka bunuh diri, penyiksaan semasa soal siasat, mengurangkan makanan sebagai hukuman, memukul, merogol, membius secara paksa, kejutan kerusi elektrik, penderaan fizikal dan mental yang melampau. Dari sini, dapat kita lihat bahawa ketiga-tiga komponen ini saling berkait dan mendorong satu sama lain sehingga menimbulkan konflik di mana percanggahan memberi kesan ke atas komponen kedua iaitu sikap, di mana selepas berlakunya percanggahan antara kedua etnik tersebut, timbul rasa benci antara orang Cina dengan orang Uyghur. Seterusnya, komponen sikap itu mendorong tingkah laku pemerintah Cina di mana pemerintah Cina melakukan pelanggaran hak asasi manusia ke atas orang Uyghur. Kesimpulannya, model segitiga konflik Galton ini dapat digunakan oleh sesiapa pun yang berada dalam situasi konflik dan kebanyakan pakar juga menggunakan model ini. Hal ini kerana segitiga konflik Galton ini adalah mudah dan kompleks. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih.